Di hari ini kita memilih untuk mempertengahkan situasi ini dan bagaimana sebenarnya kita melihat antara sudut lain yang boleh kita lihat supaya untuk memastikan integriti kita sesama sendiri. Ya, tu kita nak faham tu istilah tumbuk lusuk tu maksudnya apa kan? Tentang rasuah ini. Dan dalam tempoh 6 bulan ini kerajaan telah meletakkan beberapa asas penting yang akan menjadi hala tuju kerajaan untuk tempoh masa akan datang. Dan antara 10 perkara asas ni yang ditekankan oleh Perdana Menteri dalam konvensyen setengah tahun Pentadbiran Perikatan Nasional pada 1 September lalu ialah Kerajaan Perikatan Nasional akan meneruskan komitmen kepada usaha membanteras rasuah menerusi pelaksanaan Pelan Anti Rasuah Nasional, dan selain itu usaha-usaha reformasi institusi akan dilaksanakan demi mewujudkan sebuah pentadbiran yang kompeten, telus dan berintegriti. Dan ini prinsip yang amat penting dan harus dilaksanakan, diberi penekanan sehingga wujud anti rasuah negara yang dilancarkan pada tahun yang lalu. Dan pastinya antara inisiatif kerajaan untuk memperkukuhkan accountability dan integriti termasuk pembangkang adalah melalui pengisytiharan harta dalam tempoh 3 bulan dari tarikh mengangkat sumpah. Pengisytiharan harta termasuk suami atau isteri, anak dan pemegang amanah saham dalam akaun berkanun. Dipastinya antara yang telah dilaporkan penjawat awam antara golongan yang terjerumus dalam budaya rasuah. Dan ini menjadi salah satu yang kita ingin tekankan. Saya rasa ini satu inisiatif yang memerlukan semua untuk pastinya bergabung menunjukkan usaha kita, bukan sahaja pihak kerajaan, untuk memastikan kita punya integriti tersendiri yang tersemat dalam diri kita. Ya, sebab kita bercakap tentang ini yang mengisytiharkan harta dan sebagainya ini golongan pemimpin kan, ahli politik dan sebagainya, tapi yang di belakang tu bagaimana pula, sejauh mana kita dapat menjaga accountability dan juga integriti. Hari ini kita nak ambil ibrah daripada peristiwa yang telah melanda seorang individu yang mempunyai tugas tanggungjawab besar dalam sistem perundangan negara, kemudian juga terpengaruh, dan perkongsian ini diharapkan anda dapat dengar betul-betul dan menjadi iktibar bahawa tumbuk lusuk ni bukan sesuatu yang dalam jangka masa panjang memberikan kita kebaikan. Betul. Kita perkenalkan tetamu. Kita akan bersama dengan Encik Muhammad Firdaus Ramlan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa khabar? Baik, alhamdulillah. Terima kasih kerana sudi beri peluang untuk saya hadir pada hari ini. Alhamdulillah. Okay, terima kasih banyak sudi juga bersama dengan kami. Dan untuk makluman para penonton sekarang ini, Encik Firdaus bertugas sebagai ataupun berkerjaya sebagai penceramah. Dan pastinya ini antara perkara yang dikongsikanlah. Betul. Dan Encik Firdaus Ramlan sendiri pernah dihukum penjara 3 tahun pada tahun 2012 dan atas 2 pertuduhan dan sebagainya. Jadi mungkin kita hari ini ingin mempertengahkan dan memahami bagaimana pengalaman tersebut telah pun mengubah Encik Firdaus dari dalamnya dan bagaimana ia memberikan impak sehingga ke hari ini, bukan sahaja pada diri sendiri, pada ramai lagi yang menyertai Encik Firdaus dalam ceramah dan sebagainya. Mungkin permulaannya kita nak memahami detik permulaan ketika terjerumus itu. Mungkin boleh dikongsikan pada awal permulaannya bagaimana seseorang itu difahamkan Encik Firdaus mempunyai mungkin didikan keluarga yang cukup tinggi, integriti yang cukup tinggi bersama dengan satu unit keluarga yang memberikan sokongan. Tapi apakah menjadi detik perubahan tersebut? Permulaannya. Baik, sebagai latar belakang. Saya merupakan seorang bekas magistrate yang pernah bertugas di beberapa buah mahkamah, iaitu di Mahkamah Magistrate Gua Musang, Mahkamah Magistrate Machang dan juga Kuala Krai. So pada tahun 2009, 11 bulan 10 tahun 2009, saya telah ditahan dan ditangkap oleh pihak SPRM. Bukan sekadar ditangkap, tapi saya telah direman selama 2 hari. Selepas itu saya telah dituduh di Mahkamah Session Kota Baru di atas 2 pertuduhan, iaitu kesalahannya di bawah Seksyen 16 dan juga di bawah Seksyen 17 Akta SPRM tahun 2009. Kesalahannya meminta dengan jumlah nilai berjumlah hanya RM5,000 sahaja. RM5,000 sahaja itu meminta, dan juga menerima di bawah Seksyen 17 dengan jumlah RM3,000 sahaja. Bukan persoalan nilai banyak atau sikit, tapi kesannya. Baik, selepas dituduh, saya dituduh di Mahkamah Session Kota Baru, Kelantan. Saya disabitkan bersalah di akhir kes pembelaan. Kemudian saya diberikan peluang untuk merayu ke mahkamah yang lebih tinggi. Saya merayu ke Mahkamah Tinggi Kota Baru. Jadi Yang Arif Hakim Mahkamah Tinggi menolak rayuan saya. Jadi menolak rayuan saya masih lagi ada
satu lagi peringkat peluang di Mahkamah Rayuan. So pada 22 bulan 10, 22 bulan 10 2012 itu tarikh di mana 3 orang panel yang bersidang di Mahkamah Rayuan sebelat suara menolak rayuan saya. Ya. Ya. Jadi keputusan Hakim Mahkamah Session dikekalkan. Sabitan dan juga daripada segi hukuman juga dikekalkan, iaitu saya telah dihukum dengan hukuman penjara 3 tahun bagi setiap pertuduhan. So saya ada 2 pertuduhan, 2 count of charges, 2 pertuduhan. Saya kena dihukum dengan hukuman penjara 3 tahun bagi setiap pertuduhan. So sepatutnya 6 tahun, tapi apabila menjatuhkan hukuman penjara oleh Hakim Mahkamah Session, memerintahkan hukuman penjara saya berjalan secara serentak, concurrent. So maksudnya 3 dimasukkan ke dalam 3, so hanya 3 tahun sahaja. Baik. Kemudian selain daripada penjara, saya kena denda dengan jumlah denda berjumlah RM40,000. RM40,000 bagi kedua-dua pertuduhan in total. Sebab untuk makluman penonton dan juga Eli dan juga Sofia, rasuah ini membawa kepada hukuman denda 5 kali ganda nilai suapan atau 10,000 yang mana lagi tinggi. Dan wajib dikenakan dengan penjara. Penjara dahulu, penjara maksimum 20 tahun, tidak ada minima. Denda 5 kali ganda nilai suapan itu 10,000 yang mana lagi tinggi. Baik. Okay. Itu hukumannya yang diputuskan oleh mahkamah. Tapi bila masuk ke dalam penjara 22 bulan 10, setelah mendapat remittance 1 tahun ditolak daripada jumlah 3 tahun. Jadi saya hanya duduk dalam penjara sebenarnya 1 tahun, 7 bulan, 4 hari, 10 jam. Saya dibebaskan atas parol. Tapi bila tanya permulaan, kenapa bermula? Saya SMKA, Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Yan Kedah. Jadi peringkat awal lagi, saya nak kongsikan di sini, kenapa saya bermula. The most important part dia adalah ketika bergelar sebagai seorang pejabat awam, menjawat jawatan sebagai seorang magistrate, saya lalai alpa dengan perintah yang paling agung, iaitu solat. As a Muslim, ini yang paling hak, yang paling highest rankingnya. So di sini kesilapan saya gagal, saya alpa, menyebabkan saya hanyut, ini puncanya. Ini satu pengkisahan yang sangat unik sebab berlatar belakangkan pendidikan agama. Kemudian yang lebih membuatkan kita terkejut, Encik Firdaus bekerja sebagai pejabat awam bukan sebagai kaki tangan di pejabat, tapi ini yang menjalankan proses pengadilan sebagai magistrat. Betul. Saya pernah menjatuhkan hukuman. Saya pernah di atas. Saya pernah menjatuhkan hukuman penjara, denda, sebab watan, tapi tiba-tiba roda itu berputar. Maknanya dan kena pada diri sendiri. Kena pada diri sendiri. Tahu tentang proses, tahu tentang akta yang ada, tahu tentang undang-undang. Bagaimana tak kala situasi itu berlaku sebagai yang meminta itu boleh tergerak untuk meminta, walhal ilmu tentang bukan sahaja ilmu agama tapi tentang undang-undang juga ada dimiliki. Saya legal officer ketika itu. Saya pegawai kehakiman di mahkamah, pegawai undang-undang di mahkamah. Jadi kenapa? Persoalannya tahu dan sedar. Tahu dan sedar dua perkara yang cukup berbeza. Tahu di sini, sedar di sini. Saya tahu rasuah itu salah. Even penonton semua, even anak-anak kita pun tahu rasuah itu salah. Tetapi saya tak sedar. Bila saya sedar? Bila mana saya sedar? Bila seorang pegawai SPRM berada dalam kereta saya, berada di sebelah kiri kereta, dan apabila duang berikat dengan getah berjumlah RM3,000, dia letakkan di poket pintu kereta sebelah pemandu. Di situ detik pertama aku telah menjerumuskan diri aku kepada satu jalan yang cukup menjahanamkan masa depan aku. Sebelum ditangkap, sebelum dikesan dua pertuduhan itu, sebelum itu adakah telah pun lama dilakukan kegiatan seperti ini bukan yang dituduh 2. Ini bukan jawapan dia. Ini bukan kesalahan yang pertama. Saya sebut banyak kesalahan. So saya yakin, saya percaya boleh faham, boleh dapat mesejnya. Ini bukan kesalahan yang pertama, tapi alhamdulillah at the age of 26, 26 tahun Allah bagikan satu noktah dalam kehidupan saya. Sekurang-kurangnya ketika saya ditangkap oleh pihak SPRM, anak saya masih lagi
dalam perut isteri saya, dalam kandungan perut isteri saya. Bukan dalam perut saya, tapi dalam perut isteri saya, alhamdulillah. So apabila anak saya lahir, 1 titik susu formula pun saya tak beli daripada duit haram rasuah ini untuk sumbat masuk ke dalam mulut anak saya. Itu rahmat berkat yang paling besar dalam diri saya, alhamdulillah. Apa peristiwa yang mengubah Cik Firdaus tak kala menjalani hukuman itu? Baik. Saya mula masuk penjara 22 bulan 10. Ya. 22 bulan 10 saya dipenjarakan. Saya memulakan journey saya di Blok Insaf. Nampak? Dalam penjara cukup menginsafkan. Nama blok pun Insaf. Baik, di penjara utama Kajang. Sebelah Blok Insaf tu ada Blok Tawakal. So bila saya ditempatkan di Blok Insaf, the first day saya masuk, ada wan banduan, ada wan penghuni lah. Kita sebut dengan nama penghuni, lebih manis lagi kita sebut. Baik, ada wan penghuni datang berjumpa kepada saya dan dia kata, engkau dulu menjatuhkan hukuman, sekarang kau masuk dalam penjara. Ya. Wow. Kau rasalah sendiri. Itu the first day. The first day saya masuk, saya jejak kaki di situ. Dan itulah kata-kata yang sikit sebanyak menyentap jiwa dan raga saya. Dan kena faham situasi penpenjaraan. Dalam penjara, kiri kanan, atas bawah, depan belakang, confirm tembok atau dinding. Tembok dinding tak boleh bercakap. Tak boleh bercakap. Kita marah, kita maki, kita sepak dia. Dia tak boleh react balik atas perbuatan kita. Tapi khususnya para penonton dan juga Eli dan juga Sofia, paling masalah di sini di luar tembok. Dalam tembok saya buat, saya tanggung. Itu adil bagi saya. Tapi adilkah keluarga saya yang menanggung perbuatan saya? Sebab di luar tembok, keluarga saya menghadap masyarakat. Baik. Masyarakat boleh keji, masyarakat boleh hina. Itu lagi penting. Encik Firdaus sebutkan keluarga bila di luar tembok itu, bagaimana kita teruskan disiplin kita. Tapi sebelum Encik Firdaus memasuki atau menjalani hukuman, sebelum itu, semasa penentuan itu terjadinya sesuatu tragedi ataupun sesuatu yang berkaitan dengan ibu dan sebagainya. Mungkin itu, adakah itu menjadi detik permulaan rasa kesedaran itu ke? Macam mana? Okey, dia banyak rentetan. Ya. Sebab saya kata, sebab saya dalam ceramah saya sering memulakan dengan madah. Saya kata, saya penglipur lara, saya datang ke sini kali pertama. Datang ke sini bukan saja-saja tapi ada cerita. Ceritanya pula bukan cerita omong-omong kosong sahaja, tapi ceritanya daripada kesan sengsara. Saya rayu tuan-tuan dan puan-puan yang mendengar, silalah jangan bermula dengan langkah. Ambillah pedoman belaka. Sebab sering saya kata, tak kena, tak apa. Boleh jalan mendabik dada, berkepak-kepak di udara. Tapi ingat, andai tersogong kerana tumbuk rusuk ini, tumbuk rusuk ini simpulan bahasa kepada rasuah. Andai tersogong kerana tumbuk rusuk ini kesannya merana, terutama sekali kepada keluarga. Saya ditangkap, being arrested by SPRM, by MACC, 11 bulan 10 tahun 2009. Apa yang saya terpaksa tanggung? Saya menerima aib. Tak apa, alhamdulillah. Sebabnya, saya buat, saya tanggung. Tapi keluarga saya, arwah ibu saya buat kuih PLKN. So nak buat kuih, kita pakai tepung. Ada sesetengah kedai runcit di Kuala Nerang, Kedah, kampung saya, yang tak mahu jual tepung kepada ibu saya di atas alasan kerana saya ditahan dengan kesalahan rasuah. Apa hubung kait tepung dengan kes saya? Saya bukan buat kesalahan menyeludup tepung. Bukan kerana kesalahan membuat tepung palsu, tapi nampak hubung kaitnya. Dan sebelum lagi saya masuk, ketika itu di peringkat Mahkamah Tinggi Kota Baru, 14 days, 14 hari sebelum Hakim Mahkamah Tinggi membuat keputusan. So, hujah-hujah telah dikemukakan secara bertulis. So, ini tarikh untuk keputusan. Within 14 days, saya mendapat satu panggilan telefon daripada kampung memaklumkan mak, adik, ayah, 3 serentak meninggal dunia. Dan salah seorang totally 100% burn. Ini kesan yang maha besar. Itu ralat dalam hidup saya. Saya terus ke Hospital Tapah. Sebab kemalangan berlaku atas highway. Plus berdekatan dengan Tapah. So ketiga jenazah dibawa ke Tapah. Apabila membuat pengecaman jenazah ibu dalam keadaan yang begitu menyayat hati. Tak lain tak bukan saya peluk, saya hak. Dan saya ucapkan maaf. Any words tak keluar daripada perkataan, daripada mulut saya, kecuali sebutan perkataan maaf. Sebab ralatnya 3 tahun as a magistrate bertugas sebagai seorang pegawai kehakiman.
without fail saya hantar belanja kepada keluarga. Ya. Tapi actually duit yang saya hantar Ya. daripada duit tumbuk rusuk. Okey. So please. Peristiwa ini cukup membekas kepada Firdaus ya, kerana dia membaikkan keluarga orang tersayang ya, bukan hanya tentang tepung tu, tak nak cerita tentang tepung, tapi kemalangan yang dirasai, dialami ni. Okey, sebagai penceramah tentang perkara tumbuk rusuk ni, mungkin ada di luar sana yang tidak mengalami kisah-kisah tragik ini. Jadi bagaimana nak mencetuskan kesedaran kepada mereka? Takkan nak tunggu keluarga kita menjadi mangsa keadaan ataupun ada yang melihat sebagai balasan Tuhan dan sebagainya, baru nak sedar. Bagaimana untuk memastikan ini suatu kesalahan, sama ada bala turun tak turun, ini adalah satu kesalahan. Baik. Ya. Kita kena menerapkan nilai-nilai punca. Kita kena make public known, tahu berkenaan dengan bagaimana rasuah ini boleh berlaku. Dia banyak teori, banyak falsafah. Tapi kita kena tengok punca dan sikit sebanyak kita kena tengok juga kesan. Apa yang berlaku rasuah ini. Bukan hanya sekadar penjara dan juga denda. Dalam akta hanya sebut penjara dan denda. Tapi hakikat realitinya, rasuah ini memberi kesan yang maha besar di sebalik daripada itu. Dalam bentuk kehidupan, it's ruined life. Keseluruhan hidup hancur. Sijil ijazah sarjana muda undang-undang kepujian UiTM Shah Alam tidak sah diperlakukan within the territory of Malaysia. Itu kesannya. Nampak? Kat mana saya nak kemukakan sijil saya? Sama ada kerajaan memang tak boleh. Sama ada private pun ada declaration yang mengatakan tak pernah disabitkan dengan sebarang kesalahan jenayah. So itu memberi impak yang cukup besar. So public kena tahu perkara ni. Bukan sekadar highlightkan denda dan juga penjara. Betul. Yes. Betul. Okey. Kita betul-betul menghargai Encik Firdaus sendiri sudi untuk berkongsikan, kerana pastinya impak implikasi terdahulu itu dibawa sehingga ke hari ini. Dan kita kena faham bahawa tindakan tumbuk rusuk ini adalah bukan sekali sahaja, 2 kali, tetapi rentetan, orang kata chain effect-nya bukan kat kita sahaja tapi keluarga juga. Kita ucapkan terima kasih Encik Firdaus kerana sudi melakukan perkongsian ini. Semoga terus menyampaikan kepada orang awam. Macam mana mereka kalau misalkan nak jemput Cik Firdaus, boleh hubungi? Okey, boleh add atau yang lebih mudah boleh add Facebook saya. Page saya nama Tumbuk Rusuk. Okey. Tumbuk rusuk. Tumbuk rusuk. Senang nak cari. Straight to the point. Tumbuk rusuk, yes. Rasa macam masa yang kita ada ni sangat-sangat singkat, dan pastinya kalau dapat berdepan dan mendengar sendiri daripada Cik Firdaus, pastinya memberikan kesan kepada kita semua. Terima kasih sudi bersama kami hari ini. Ya, semoga mengambil iktibar daripada apa yang berlaku. Ini dia laman Facebooknya Tumbuk Rusuk. Pengajaran buat kita semua ialah masa nak meminta dan menerima itu barangkali tidak ada kesedaran walaupun ada pengetahuan. InsyaAllah bulan 9 akan ada sebuah buku mengisahkan kisah tumbuk rusuk dan perkisahan dari tirai besi akan keluar. Itu yang sebaik-baiknya. Terima kasih sekali lagi.